Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi kita bersama-sama dengan tadabbur wahyu Ustaz Rosli, di mana pada hari ini kita akan meneruskan tadabbur wahyu faham Al-Quran ke 18, siri ke-18 ini, di mana kita tengok sedikit ayat 18 yang telah kita bincang sebelum ini. Kita telah pun membincangkan tentang summun, iaitu pekak. Pekak ni ramai orang yang pekak, orang-orang yang pekak, mereka itu pekak. Summun, bukmun, orang bisu ramai. Umyun, orang buta ramai. Fahum, maka mereka fahum la yarji'un. Mereka tidak boleh, tidak kembali, tidak dapat kembali. Dapat tu tak ada, tapi kita terjemah mereka tidak dapat kembali. Okey, itu pelajaran kita dalam perbincangan ya, ayat 18. Untuk hari ini insya-Allah kita akan lihat lagi ayat ke-19, di mana dalam ayat ke-19 ini kita panjang sikit ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kasayyibim minas sama." Au kasayyibim minas sama. Au ni atau. Waw dengan bila ada huruf waw bagi atas wa, bunyi dia wa, maknanya dan. Tapi au maknanya atau. Ka pun atau juga, ataupun seperti. Sebelum ni kita tengok. Atau seperti. Sebab apa ni? Sebabnya pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala beri perumpamaan orang munafik seperti orang yang menjual hidayah, dia nak kesesatan. Perumpamaan kedua ialah dia seperti orang yang menyalakan api pada waktu malam. Ni perumpamaan yang ketiga, au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumat, ataupun seperti hujan lebat. Sayyibin ni ialah satu bentuk hujan lebat. Minas sama, yang turun daripada langit. Yang turun minas sama, dia tak kata turun, tapi hujan mesti turun lah. Minas sama, dari langit. Mina ni daripada langit. Min dengan mina ni sama, tapi dia bacaan dia sebab ni kedudukan dia. Minas sama. Sama adalah langit. Dalam Al-Quran banyak sangat. Sama, samawat. Itu semua langit. Ya. Au kasayyibim minas sama. Ataupun seperti hujan lebat daripada langit. Langit ni bukan maknanya langit ujung dunia yang orang pergi hantar kapal angkasa tu. Langit di sini maknanya awan. Sebab apa? Sebab perkataan sama dalam bahasa Arab ialah semua benda yang berada di atas. Jadi umumlah perkataan langit ni. Nak kata awan boleh, nak kata benda lain pun boleh. Tapi dalam keadaan ni hujan awan lah. Awan sikit je, bukannya langit ni. Bukannya langit ujung dunia ni. Fihi, padanya, pada langit, pada hujan lagi itu, zulumatun. Zulumat kita dah jumpa dah, tapi kita tak ingat lagi mungkin. Iaitu zulumat maknanya gelap, kegelapan. Gelap maknanya hujan tu terlalu lebat. Macam mana hujan terlalu lebat? Mestilah gelap lah. Wara'd, hujan lebat dengan zulumat, gelap, dan ra'dun. Ra'dun ni ialah guruh bunyi guruh. Guruh
Ra'dun. Hari ni banyak perkataan yang kita baru jumpa. Tapi tak apa. Kita dengar saja. Nanti kita jumpa lagi. Ra'dun ni tak berapa banyak dalam Al-Quran. Zulumat ni banyak. Sama' ni sangat banyak. Sayyibin ni tak banyak. Au kasayyibin minas sama'. Atau seperti hujan lebat daripada langit. Padanya zulumat. Ada kegelapan. Wara'dun. Dan adanya guruh. Wabarqun. Dan adanya barq. Barq ni maknanya kilat. Ni maknanya ra'dun, guruh, yani kilat. Zulumat, gelap. Yaj'aluna asabi'ahum. Al-Quran untuk pengetahuan kita, sebenarnya Al-Quran ni dia tidak ada titik. Jadi walaupun koma jauh lagi lah. Sebenarnya ni titik yang kita ada pada hari ni ialah titik yang telah diletakkan oleh sahabat Uthman bin Affan. Asalnya Quran ni daripada awal sampai akhir dia tak ada titik. Titik ni pun tak ada ni. Titik yang ni, titik huruf ni pun tak ada. Baris ni pun tak ada. Titik yang membezakan fa dengan qaf pun tak ada. Dia ada rumah dia saja. Zulumat tu macam tu. Za ni tak ada baris, tak ada titik. Ditulis dalam bentuk tu. Penulisan awal Islam tu macam tu je. Okey, kemudian yaj'aluna, mereka menjadikan. Mana kita nampak kat sini macam ada tanda rangkap lain pula. Sebab apa? Ataupun seperti hujan lebat yang turun dari langit, padanya kegelapan. Wara'dun, dan padanya turun bersama dengan air hujan tu apa dia? Kilat. Guruh dan kilat. Ya, lepas tu dia pun cerita yaj'aluna asabi'ahum. Dia tak ada koma, dia terus je. Mereka menjadikan. Dia asal perkataan dia ja'ala. Tapi dia tambah mereka. Ni waw tu ramai. Mereka, dia. Kemudian jadi waw, tambah waw jadi mereka. Jadi mereka ramai. Kalau tak nak seorang, buang waw dengan nun ni. Yaj'alu, seorang. Bila tambah waw kena teman. Waw ni kena temankan dia dengan nun. Jadi yaj'aluna. Apa dia? Menjadikan. Mereka menjadikan. Asabi'ahum. Asabi' ni maknanya, asabi' ni jari-jari dia. Mereka menjadikan jari-jari mereka. Hum jumpa banyak kali dah. Hari ni pun banyak jumpa hum juga rasanya. Ada 2. Asabi'ahum, jari-jari mereka. Fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka. Jadi macam mana ni? Dia suruh. Ni perumpamaan lah ni. Siapa perumpamaan ni? Perumpamaan orang munafik. Orang munafik siapa dia? Orang yang Nabi duduk depan dia. Quran ada. Dia tahu dah Nabi tu betul. Tapi dia tak nak. Dia tak nak beriman. Lalu seperti orang yang dalam keadaan begini. Kena pula. Guruh dengan kilat. Mereka meletakkan. Kita terjemah. Ya, kita terjemah. Mereka meletakkan. Asal makna dia. Mereka menjadikan jari. Ni bukan tangan ni. Asabi'a ni bukan tangan. Asabi' ni jari. Mereka menjadikan. Dan asabi' ni plural. Singular dia isbi'. Dia plural dia asabi'. Mereka menjadikan jari-jari hum. Jumpa sekali lagi hum. Jumpa menjadi. Okey, hari ni hum. Sekali pertama. Tak, jari-jari mereka. Fi adhanihim, pada telinga-telinga him, mereka. Ni hum sebab bagi atas. Sebelum hum tu bagi atas, dia akan baca hum.
Sebelum hum tu baris bawah, dia tak boleh baca hum dah lah. Kena baca him pula. Azanihim. Telinga-telinga mereka. Azan ni telinga. Sebenarnya azan ni pun plural juga. Jadi uzunun satu, azan banyak. Sebab apa dia cerita tentang orang ramai? Hum kan mereka, takkan satu telinga, takkan satu jari. Apa dia? Orang munafik itu kumpulan, dia bukannya seorang. Asabi'ahum, jari-jari mereka pada telinga. Dia suruh kita gambar lah. Macam mana orang tu, dia duduk tengah orang tu, kalau duduk dalam rumah, mana rasa hujan? Kena pula rumah besar, tak rasa hujan ke tak. Jadi orang ni sebenarnya dia duduk tengah padang. Tapi dia tak sebut orang tu duduk tengah padang. Tapi keadaan ni membuatkan kita tahu dia ni mesti duduk tengah padang. Sebab apa? Sebab bila tiba hujan lebat, lepas tu gelap pula, dia ni meletakkan tangan dia, jari dia ni dalam telinga. Minas sawa'iqi hadharul maut. Daripada sawa'iq, kejutan, daripada panahan. Sawa'iq ni sa'qah, orang Arab panggil macam elektrik sekarang ni, sa'qah. Arus elektrik tu, kejutan elektrik tu. Baru ni termasuk daripada mukjizat sains lah dalam Al-Quran. Sebabnya dia menggunakan perkataan tu bila orang tak tahulah zaman dulu, orang ingatkan kilat ni api macam tu saja. Rupanya kilat ni adalah cas elektrik. Ni sawa'iq. Istilah dia tu menunjukkan bahawa dia ni kejutan, ada cas. Hadharul maut. Hadhara ni takut. Bukan takut khauf tu, berhati-hati. Hadharul maut. Tapi di sini sedapnya terjemah takut je. Takutkan mati. Kerana sebenarnya bukan hadhara ni bukan takut. Bukan takut tu. Dia kerana nak jaga, tak nak mati. Hadhar. Hadhar ni berjaga-jaga. Ialah situasi orang duduk tengah padang, kilat kuat. Dia yang boleh dia buat apa dia? Dia nak berjalan tak boleh. Sebab apa? Sebab gelap tadi. Jadi dia pun tutuplah telinga dengan jari. Kerana apa? Nak jaga, tak nak bagi kena panah. Takut. Jaga tak nak mati. Hadharul maut. Lalu Tuhan kata, Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah muhitun. Muhitun ni dia dari perkataan ahata, iaitu dia menguasai, dia meliputi. Bahkan muhit ni, jangan terkejut saya katakan, muhit ni dalam bahasa Arab makna dia apa? Lautan. Lautan luas. Laut yang besar tu dipanggil muhit. Lautan lah, bukan laut biasa. Muhit, lautan. Tapi di sini maknanya Allah menguasai. Sebab dari perkataan ahata, iaitu dia ni menguasai, meliputi. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah lah yang menguasai orang-orang yang kafir. Di sini, bi di sini dengan orang-orang yang kafir. Tapi kita tak terjemah. Kalau kita terjemah, dia jadi janggal dalam bahasa Melayu. Bi maknanya dengan. Terhadap. Tapi kita tak terjemah, lagi faham. Kafirin kita dah tahu, kita biasa gunalah kafirin. Cuma kafirin ni ialah kata plural. Ni tengok, buang alif lam al kafir. Jadi makin jelas. Buang pula ya dengan nun. Ya dengan nun ni menunjukkan ramai. Kalau kafir, satu orang kafir. Kalau kafirin, ramai orang kafir. Sebenarnya perkataan ni kafirun. Sebenarnya kafirun. Tetapi disebabkan di depan dia tu ada bi, jadi dia tak boleh baca bil kafirun, tak boleh. Sebab kerja bi ni gitu, dia menukarkan. Kalau waw dia jadi ya.
Jadi kafirun, waw dengan nun. Dia pun bertukar menjadi ya. Kafirin. Jadi benda gitu jangan belajar lagi. Dengar dulu. Faham. Oh gini bahasa Arab rupanya. Kita ni payah ingat Quran ni sebab ni lah. Sebab kita biasa jumpa kafirun, kafir. Kita faham dah. Tapi bila kita jumpa kafirin, kita gelabah. Kita rasa perkataan tu kita tak pernah jumpa. Sebenarnya pernah. Perkataan tu sama je. Makna tak berubah. Tapi dia berubah grammar saja. Okey, jadi kalau hari ni boleh seketul ni pun dah okey dah. Apa beza kafirun dengan kafirin? Sama je. Sebab apa? Grammar saja yang membezakan. Makna tak ada beza. Dan Allah lah yang menguasai orang-orang yang kafir. Itu jadi setakat tu saja untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat satu perkongsian yang baik pada hari ini. Seperti biasa kita cuba untuk mempromosikan siri Tadabbur Wahyu kepada sanak saudara dan sahabat andai. Mudah-mudahan mereka dapat berpeluang untuk mempelajari bagaimana cara yang mudah saja untuk memahami Al-Quran. Dan mudah-mudahan saya doakan supaya semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.